Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan RB ataupun Ruang Bicara bersiaran menggunakan kemudahan StreamYard hari ini. Jadi kepada anda yang sedang bersama kami, ini merupakan satu topik yang cukup menarik sebenarnya yang telah pun kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah pilihan raya negeri Melaka, calon baru atau calon kitar semula. Ini topik yang cukup menarik sebenarnya, dan kita ada dua tetamu yang cukup istimewa yang akan kita hubungi melalui kemudahan StreamYard ini. Jadi terlebih dahulu kita ingin mengucapkan selamat datang semula dan juga setinggi-tinggi terima kasih sebenarnya kepada yang berbahagia Datuk Osman Desa yang merupakan pengerusi veteran UMNO Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar Syarkawi? Baik, alhamdulillah. Datuk sihat ya? Alhamdulillah, sihat, syukur. Ini topik yang saya kira cukup relevan. Ini topik yang sedang dibincangkan oleh bukan saja orang Melaka tu, tapi semua rakyat Malaysia sebenarnya sedang membutuhkan perhatian kepada pilihan raya negeri Melaka nanti. Dan kita ada seorang lagi tetamu Datuk yang juga akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini. Jadi terima kasih kepada yang berbahagia, Dr. Muhammad Taufik Yaakob, iaitu pensyarah kanan di Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wow, hebat suara Dr. Taufik sebenarnya. Okey, sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Barangkali adillah kalau kita dapatkan dulu pandangan daripada veteran UMNO sendiri, iaitu Datuk Osman Desa, kerana apa yang berlaku ini adalah mungkin sesuatu yang di luar jangkaan dan sebagainya. Tapi dalam hati kecil Datuk sendiri, apakah Datuk kecewa dengan apa yang berlaku di Melaka itu sehingga terbubarnya Dewan Undangan Negeri Melaka? Dan ada juga pandangan pendapat yang mengatakan mungkin juga ini satu persepsi yang bermain begitu hebat di luar sana, mengatakan apa yang berlaku di Melaka itu ialah perbuatan UMNO sendiri. UMNO menjatuhkan UMNO di Melaka. Pandangan apa ni Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Syarkawi dan Dr. Taufik. Sebenarnya kalau mengambil semangat Hang Jebat, saya tidak pernah kecewa dengan apa yang saya lakukan. Itu kalau semangat Hang Jebat lah. Sebenarnya ialah kesal satu hal, kecewa satu hal. Apa yang berlaku di Melaka ini, kalau pada saya lah, yang berlaku tu berlaku. Kecewa ni boleh sekejap saja. Lepas itu kekecewaan itu kita matikan. Kalau kita sebagai orang Melayu, orang Islam, kita kena percaya juga qada dan qadar. Jangan kecewa kita itu akan membawa kegagalan. Itu yang pertama. Maknanya kecewa lama-lama ni tak boleh. Dan kemungkinan apa yang berlaku ini, keburukan atau tidak baiknya akan mendatangkan satu kebaikan yang lebih baik. Kalau kita lihat dalam Dewan Undangan Negeri Melaka baru ni, perbincangan macam-macam, kita pun tengok, ni dewan ke apa ke. Tapi mungkin dengan wujudnya pilihan raya baru ini akan menjadikan Dewan Negeri Melaka lebih baik, lebih mantap, lebih hebat. Satu. Yang kedua saya nak jawab, bahawasanya anggapan yang menyatakan ini UMNO Negeri Melaka, lepas itu UMNO juga penjatuh. Pada saya ini satu anggapan yang tak tepat. Kita kena ingat, seorang dua individu di kalangan 4 orang yang menjatuhkan kerajaan negeri Melaka ini, 2 daripadanya UMNO. Dan 2 lagi itu daripada parti lain, bukan UMNO. Tapi yang 2 ni pun kemungkinan dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu yang bencikan UMNO dan bencikan kerajaan Melaka. Kerana kebencian mempengaruhi orang tertentu atas dasar peribadi, lupa sanggup menarik diri sehingga jatuhlah kerajaan negeri Melaka. Kenapa UMNO dipersalahkan? Ini yang jadi masalah kita. Saya nak minta, ini pada saya adalah kerja individu. Tak puas hati individu. Jadi
bila individu mengambil tindakan sedemikian, bila jatuh kerjaan, ialah memang betul lah kita katakan satu orang daripadanya adalah orang UMNO. Bila jatuh, UMNO nak dipersalahkan, UMNO pun tak suruh buat macam tu. UMNO BN tak nak buat macam tu. Tapi bila dah berlaku begitu, kita terpaksa menyelesaikan masalah. Kita terpaksa menghadapi pilihan raya. Poin yang saya nak tegaskan sini bukan salah UMNO, bukan salah BN. Ya. Ini yang berlaku. Okey, nanti kita kongsi lagi pandangan dan juga pendapat daripada Dato' Osman Reza. Saya nak dapatkan pandangan juga daripada Dr. Taufik Yaakob. Mainan di luar sana, Dr. Taufik, ya, apabila DUN terpaksa dibubarkan disebabkan oleh 4 ahli Dewan Undangan Negeri yang bertukar arah, itu yang disebut sebenarnya. Dan ada juga pandangan yang dilontarkan di luar sana mengatakan antara alasan yang diberikan oleh mereka yang menarik diri daripada ataupun daripada kepimpinan UMNO itu sendiri ataupun kepimpinan di Melaka itu sendiri adalah kerana mereka tidak sanggup melihat bahawa walaupun ada satu bukit, mereka mengatakan bahawa tetapi ada 2 penjaga sebenarnya yang mengawal bukit tersebut. Jadi andaiannya ialah seolah-olah Ketua Menteri yang sedia ada ketika itu, Datuk Seri Sulaiman Matladi, seolah-olah tidak ada kuasa sebenarnya yang sepatutnya sebagai Ketua Menteri Melaka, kerana ada kuasa-kuasa lain, ada suara-suara lain, ada individu-individu lain yang mengawal Datuk Seri Sulaiman Matladi. Sejauh mana Dr. Taufik melihat isu ini? Baik, terima kasih Cik Syakawil dan Yang Berhormat Dato' Osman. Sebenarnya saya kecewa tentang apa yang berlaku di negeri Melaka kerana sejarah pertarungan antara, tadi Datuk ada sebut tentang Hal Jebat, tetapi bila saya kembali melihat sejarah pertarungan Hal Jebat dengan Hang Tuah itu dimunculkan semula dalam konteks yang moden. Ini memperlihatkan bahawa pertarungan antara 2 pahlawan UMNO ini telah meruntuhkan UMNO negeri Melaka itu sendiri. Maka bukan sahaja mengecewakan UMNO tetapi juga mengecewakan rakyat dan pengundi-pengundi di Melaka. Saya perlu kata demikian kerana kita lihat rata-rata pengundi dan rakyat negeri Melaka marah dengan situasi yang berlaku di Melaka ketika mereka itu sedang berusaha untuk keluar daripada pandemik COVID-19 dan mereka sedang membangunkan semula ekonomi, kehidupan yang diasak dengan pandemik COVID-19 sebelum ini, dan tiba-tiba dikejutkan dengan pertarungan 2 pahlawan UMNO ini sehingga hilang negeri Melaka kepada rakyat negeri Melaka itu sendiri, menyebabkan kekecewaan itu muncul secara luar biasa dan kesannya itu akan memberi suatu alamat dan mesej terisyarat yang besar kepada UMNO itu sendiri bahawa rakyat sedang menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemimpin UMNO. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya lihat sebenarnya pencaturan politik UMNO di peringkat awal ketika mengambil alih kerajaan daripada Pakatan Harapan itu tak sesuai dan tidak tepat pada peringkat awalnya. Kerana kita lihat Datuk Seri Idris Harun itu pernah menjadi Ketua Menteri. Bayangkan seekor singa yang berada di atas gunung ditolak ke bawah, hanya duduk di kaki gunung sebagai esko negeri Melaka sahaja. Sudah pasti kita lihat ini menyebabkan satu boleh saya katakan satu, bukan saja pertikaian tetapi sudah ada kekecewaan dalam diri beliau, walaupun di peringkat awal kita boleh lihat kedambaan ataupun semangat yang begitu luar biasa melibatkan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri UMNO dan mereka yang lompat daripada PH itu untuk menjatuhkan PH. Tetapi akhirnya apabila mempunyai jawatan dan musuh utama itu telah dijatuhkan daripada kerajaan negeri Melaka, maka kita lihat pertarungan antara UMNO bersatu terhadap PH sebelum ini telah beralih kepada pertarungan dalaman, menyebabkan kehilangan negeri itu merupakan satu perbuatan yang memalukan bukan sahaja kepada UMNO itu sendiri. Dan kita lihat apa yang berlaku di negeri Melaka itu, kita tidak boleh lari daripada mengatakan bahawa bukan daripada UMNO puncanya.
jelas di sana kita lihat Datuk Seri Idris Harun itu memang pemimpin UMNO Melaka, dan Datuk Rauf itu sendiri merupakan speaker Dewan Undangan Negeri, merupakan mengurusi perhubungan UMNO Negeri Melaka. Maka tidak bolehlah kita nak katakan bahawa mereka bukannya mewakili UMNO, tetapi pemusuhan antara kedua-dua mereka ni adalah punca, dikatakan punca kepada keruntuhan Negeri Melaka. Saya tidak bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk. Saya mohon maaf sebentar tadi, tetapi saya melihat sebenarnya pergelutan politik di Melaka itu boleh dibawa berbincang, ya, dan sekiranya kepimpinan UMNO di peringkat pusat dan negeri itu mampu mengawal adun-adun UMNO itu sendiri, saya rasa ini tidak akan menjadi masalah besar kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri UMNO di Negeri Melaka, dan tidak akan membawa pada perpecahan besar kepada UMNO Negeri Melaka dan kerajaan. Maka yang boleh dilakukan hari ini, kena hadaplah impak dan kesan apa yang telah dilakukan oleh kedua-dua adun tersebut. Okey, Dr. Taufik, saya juga perlu mendapatkan respon sebenarnya daripada Datuk Osman Desa daripada apa yang disebut oleh Dr. Taufik. Dan kita tahu bahawa memang setujulah mungkin sebahagian besar rakyat Melaka sendiri kecewa dengan apa yang berlaku. Dan kekecewaan itu nanti apakah akan melahirkan sesuatu kesan yang negatif sebenarnya kepada kekuatan UMNO di Melaka secara keseluruhannya. Jadi saya ingin dapatkan pandangan daripada pengurusi Veteran UMNO Malaysia, Datuk Osman Desa, dalam isu ini. Silakan, Tok. Terima kasih. Sebagaimana yang saya katakan tadi, boleh kita andaikan ini pertembungan UMNO dengan UMNO. Tapi saya dah jelaskan tadi, ini adalah bersandarkan kepada individu ataupun krisis individu, tidak puas individu. Sebenarnya individu-individu yang tak puas hati ini pun sepatutnya bersabar. Sepatutnya tidak sampai menarik diri menjatuhkan kerajaan ini. Dan ini yang saya katakan, ini adalah disebabkan oleh sikap individu dan bukan parti. Tetapi akhirnya parti dan rakyat menerima akibatnya. Saya cuma stres di sini, jangan salahkan UMNO. Berbalik pada soal kalau kata sejarah, kenapa Hang Jebat mendahaka? Kerana kesetiaan Hang Tuah yang berbuta tuli, dan akhirnya raja juga terlibat dari segi mengarah Hang Tuah untuk bunuh Hang Jebat dan sebagainya. Jadi semua pihak bersalah. Saya tak nak kata satu pihak saja bersalah. Ini perlu dijadikan sebagai satu iktibar. Saya selalu cakap, sebagai seorang pemimpin, jangan saja pandai menyelesaikan masalah. Saya bersetuju dengan Dr. Taufik. Pemimpin juga perlu memastikan masalah tidak timbul. Ini penting. Dia berbincang dan selesaikan masalah sebelum masalah itu timbul. Itu penting. Persoalan yang kedua, adakah ini akan mengubahkan ataupun memberi kesan yang besar kepada senario politik ataupun kepada rakyat dan komuniti Melaka? Ya. Ini saya tak berani nak sebut kesan dia. Kalau Dr. Taufik kata tadi, rata-rata dia mendapat andaian bahawasanya rakyat kecewa dan rakyat marah. Tapi kena ingat, rakyat Melaka juga adalah penyokong kuat BN. Kalau kita tengok pilihan raya yang ke-13, kita dapat, saya ingat 18 kursi kah? Sampai membentuk kerajaan yang kuat. Pilihan yang lepas saja kita dapat 13. Dan saya juga dah teliti bahawasanya jangkaan-jangkaan berapa yang strong BN punya, semua kita melihat, dan apa yang berlaku dalam pilihan raya yang sudah, kenapa Amanah dapat 2, DAP 8 solid, PKR 3, PAS tak ada dapat apa-apa. Ini semua melihat bahawasanya rakyat Melaka ini sebenarnya dia adalah penyokong BN. Tapi peristiwa yang berlaku hari ini, sebab tu saya jangkakan kekecewaan ini tidak akan berlaku lama. Dan rakyat Melaka juga bijak memilih setelah terkesan dengan 22 bulan pemerintahan di bawah PH juga bermasalah. Saya bersetuju dengan Datuk Taufik, patut tak ada masalah. Tapi bila masalah berlaku, saya pun merasa apa yang berlaku itu amat tidak patut. Tetapi benda dah berlaku. Bila benda dah berlaku, kita terpaksa hadapi
dan terpaksa perjelaskan kepada rakyat dan pengundi. Sebab tu saya katakan tadi, kalaulah parti-parti akan bertanding nanti, parti Barisan dan UMNO jangan dipersalahkan sangat. Memang betul. Ada individu tertentu, contohnya Datuk Seri Dereh. Dulu dah jadi CM. Bila dah sekali lagi, kalau tak jadi exco ataupun jadi exco, alhamdulillah. Ada yang setengah tu tak ada, jadi wakil rakyat biasa saja dan setengah tak lekat calon. Sebagai satu individu yang setia pada parti, kita sepatut sokong, support. Jadi persoalan pertembungan individu dan sebagainya, saya tak nak ulas sangat perkara begini. Banyak berlaku pada andaian, tetapi hakikat sebenarnya, kalau kata Datuk Sulaiman menjadi Menteri Besar, dia menjalankan pentadbiran mengikut sistem yang ada. Ada exco bermesyuarat, ada orang lain mempengaruhi dan sebagainya. Itu banyak andaian-andaian yang dibuat oleh pihak-pihak luar yang banyak menyentuh tentang individu. Okey. Itu saya punya pandangan. Okey, nanti kita kongsi lagi pandangan daripada Datuk Osman Reza. Baik, ini sesuatu yang penting sebenarnya. Saya nak tanya Dr. Taufik sendirilah sebagai seorang pensyarah kanan dan juga penganalisis politik. Kalau kita lihat 20 November nanti adalah hari yang mengundi sebenarnya. Tetapi tumpuan sekarang ini adalah pada 8 hari bulan November, iaitu tentang penamaan calon, dan ini bersesuaian dengan topik yang kita pilih, calon baru atau calon kita semula. Jadi mungkin parti-parti politik yang akan bertanding dalam PRN Melaka ini nanti sudah pun sedang bermesyuarat, sedang mengatur-ngatur siapakah akan diletakkan sebagai calon dan sebagainya. Tetapi apakah Dr. Taufik melihat bahawa ini juga akan memberikan satu senario yang menarik sebenarnya dalam arena politik Melaka dan juga Malaysia secara keseluruhannya? Dr. Taufik. Yang pertama, ketika sesi penamaan calon, saya yakin kita akan melihat pertandingan akan muncul lebih daripada 2 penjuru. Ini tidak dapat dielakkan lagi kerana sudah pasti hari ini menerusi kenyataan daripada PN Tan Sri Muhyiddin Yassin itu sendiri dan beberapa hari lalu oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan kita lihat apa yang dinyatakan oleh kedua-dua pengurusi DN dan PN ini menggambarkan bahawa PRN Negeri Melaka akan muncul pertembungan lebih daripada 2 penjuru. Bagi saya, kemunculan ini sebenarnya tidak baik kepada politik Melayu, khususnya kepada UMNO, PAS dan Bersatu. Biarlah perbezaan antara ketiga-tiga parti itu terlalu banyak, tetapi jangan jadikan perbezaan ketiga-tiga parti itu sebagai punca untuk keretakan dan hilangnya kerjasama antara ketiga-tiga parti. Kita perlu lihat bahawa politik Malaysia terlalu dinamik. Seperti yang dikatakan oleh Datuk sebentar tadi pada PIU 13, UMNO sungguh kuat di negeri Melaka. Betul. Saya akui UMNO cukup kuat dan merupakan kubu kuat pada UMNO di negeri Melaka. Tetapi apabila munculnya PIU ke-14, kita lihat akibat pertumbungan lebih daripada 2 penjuru, UMNO hilang dan UMNO mungkin boleh dapat lebih daripada 13 buah kursi dan mereka boleh dapat lagi 6 kursi DUN, boleh memperkuatkan kedudukan mereka di DUN Negeri Melaka. Tetapi akibat daripada tiadanya kerjasama politik antara PAS, antara Bersatu sebelum itu yang boleh saya kategorikan sebagai politik Melayu, akhirnya memakan diri kepada parti-parti politik Melayu. Dan ini akan muncul kembali dalam PRN Negeri Melaka dan merupakan cerminan kepada PIU 15 yang akan datang. Saya lihat PRN Negeri Melaka ini adalah simulator kepada politik pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Mau tidak mau, apa saja yang berlaku dalam PRN Negeri Melaka perlu dijadikan cerminan kepada semua parti-parti politik bahawa apa saja mesej yang disampaikan oleh pengundi-pengundi Melaka ini perlu dipertimbang, perlu diambil berat, perlu dijadikan sebagai panduan untuk menjelang PRU ke-15 yang akan datang. Dan bagi saya, ya, Dr. Taufik, sebelum anda meneruskan lagi analisis anda, saya nak tanya satu soalan secara direct dan jujur kepada Dr. Taufik. Kalau betul lah UMNO, PAS dan juga Bersatu
ataupun kita sebut sebagai PN lah, bagi memudahkan sedikit kita berbincang. Kalaulah mereka masing-masing gagal untuk bersatu dan bertanding meletakkan calon mewakili parti-parti masing-masing, dan kalaulah UMNO mengambil keputusan untuk bertanding atas tiket UMNO bersama-sama dengan Barisan Nasional, PAS juga mungkin ingin meletakkan calon, Bersatu juga ingin meletakkan calon mereka, apakah ini akan memberikan advantage ataupun kelebihan kepada Pakatan Harapan? Pakatan Harapan tak perlu kerja kuat dalam PRN Negeri Melaka jika ketiga-tiga parti ini bertembung di mana-mana kerusi yang ditandingi mereka dalam PRN Negeri Melaka, dan mereka tidak perlu mengeluarkan jentera yang besar, tidak perlu mengeluarkan dana modal yang besar untuk bertanding dalam PRN Negeri Melaka, kerana kelemahan daripada UMNO, Bersatu dan PAS itu sendiri yang gagal mencari titik sepakat untuk bekerjasama bagi berhadapan dengan PH dalam PRN Negeri Melaka. Dan saya lihat jika UMNO, PAS dan Bersatu ingin memastikan bahawa musuh mereka itu Pakatan Harapan mampu ditandingi, disaingi, mereka mestilah memastikan bahawa 80% dinosaur purba yang masih lagi memegang jawatan sebagai adun di Negeri Melaka itu tidak lagi dicalonkan. Kerana tadi saya semak lebih daripada 13 orang ahli Dewan Undangan Negeri yang telah bertanding selama 2 penggal. Maka saya lihat perlu bawa satu adilisme baru, calon-calon baru, dan parti-parti politik perlu mencari jalan, misalnya mencari proksi politik untuk bertanding dalam PRN Negeri Melaka, kerana pengundi tidak mahu lagi lihat muka-muka lama yang bermasalah. Muka-muka lama okey, tapi muka-muka lama yang bermasalah hingga menurunkan kerajaan di negeri Melaka ketika pandemik COVID-19. Komen daripada Dato' Osman Reza berkaitan dengan calon-calon yang perlu dikemukakan. Dr. Taufik kata perlu, masanya sudah sampai meletakkan calon-calon muda yang berkarisma, calon-calon muda yang mungkin ada kebolehan yang luar biasa dan sebagainya. Pada masa yang sama boleh mengekalkan tokoh-tokoh lama, tetapi biarlah tokoh-tokoh yang boleh diterima oleh rakyat. Dr. Osman Reza, apa pandangan anda? Terima kasih. 2 poin penting yang Dato' Taufik bangkitkan tadi, saya amat bersetuju. Kerana apa? Kalau kita tidak wujud kerjasama sebelum pilihan raya ini, dia akan terkesan dari segi keputusan. Contohnya DAP yang lepas dapat 8 kursi. Sebenarnya tempat yang strong DAP itu 4 saja. Tapi oleh kata kita bertembung, maka DAP dapat lagi 4. Mungkin kali ini silat-silat dia tambah lagi pula. Begitu juga parti-parti lain. Kalau kita katakan kita bertanding 3 penyuruh, semua 3 penyuruh, kemungkinan PS menang itu cerah. Tak payah kerja kuat macam Datuk Taufik kata tadi. Saya setuju yang tu. Kalau boleh, pakatlah sebelum pilihan raya. Tetapi nak pakat ini kena peganglah prinsip persepakatan. Kadang-kadang masalahnya kita pakat, tapi nakkan pakat cara celorong-celoring, nak kita untung, padahal kita tak macam mana pun. Kena berkorban. Semua parti-parti, tak kiralah UMNO, PAS, Bersatu, kena berkorban untuk mendapat kemenangan yang baik. Kalau kita pakat semua, mungkin kita akan dapat 15 kursi ke atas, 18 kursi ke atas. Maka kerajaan Melaka yang strong. Tapi kalau kita tak pakat, silap-silap, kita pergi cara solo katakan, kita terpaksa pergi cara solo, dah tak boleh pakat. Petanding 3 penyuruh semua, silap-silap barisan dapat katakanlah 10, 11 begitu saja. Hak lain pun tak cukup majoriti. Ini masalah dia. Kalau boleh pakat. Kalau dia tak boleh pakat sangat, nak buat macam mana? Sebab semua pakat penting dan semua pakat nak pakat, tapi dia nak untung lebih. Dia tak nak berkorban. Ini sikap. Dan bab calon ni kan, Dr. Taufik dah sebut dah tadi, saya pun sependapat. Saya bukan soal calon kita semula, bukan soal calon tua atau calon muda, tapi calon yang bermasalah, yang buat masalah, tak payah kita pilih lagi. Jadi kalau sekiranya calon walaupun tua tapi rakyat suka, kita pilih calon muda, calon wanita. Ramai pemimpin-pemimpin yang boleh diketengahkan. Rakyat pun nak tengok muka baru.
Benda ni kena, orang kata kena tunjuk apa orang kata cara baru, pendekatan baru, politik dalam norma baru ni. Kalau boleh kan, ambillah yang baru-baru. Tapi yang lama, yang boleh menang, yang rakyat suka, yang ada capable, jangan ditinggalkan. Okey, menarik. Menarik. Menarik apa ni, Datuk. Baik, Dr. Taufik, satu lagi pandangan. Kalau kita lihat kepada senario politik semasa lah, Doktor, ya. Apakah Doktor berpandangan dan berpendapat bahawa kemungkinan akan berlaku lagi apa yang berlaku sebelum ini, di mana parti-parti yang bertanding nanti dalam PRN Negeri Melaka ini mungkin gagal untuk mendapatkan majoriti, mendapatkan undi yang betul-betul memihak kepada mereka, dan akhirnya akan menimbulkan lagi masalah dalam membentuk kerajaan negeri Melaka semula? Yang pertama, sebelum saya jawab soalan Encik Syakawi, sebenarnya saya rasa bangga dan saya rasa suka kerana Datuk Osman memahami perasaan saya, kerana baru-baru ini ada Presiden UMNO menyatakan bahawa polisi politik jangan menelah atau menilik apa yang akan berlaku di Melaka, tetapi itu mewujudkan rasa kecewa saya. Jadi sebagai polisi politik, saya nak analisis apa, takkan saya nak analisis pasal haiwan, pasal kimia, pasal fizik. Sudah pasti saya akan analisis tentang politik. Dan jika ada pemimpin-pemimpin parti politik yang masih mempunyai jiwa seperti Datuk Osman Desa, yang mampu memahami aspirasi, memahami dan menghormati ilmu yang kita bawa sebagai penganalisis, saya rasa inilah sebenarnya yang boleh ada lagi dalam parti, kesuburan demokrasi yang ada dalam parti, bukan saja UMNO tetapi juga dalam parti-parti lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak ada parti-parti politik yang mendapat majoriti yang besar, saya yakin sukar untuk mendapat majoriti oleh satu parti sahaja dalam PRN Negeri Melaka, kerana yang akan bertanding kali ini ialah parti-parti yang cukup kuat. Kita lihat Bersatu itu sendiri sudah ada pengalaman sebagai kerajaan persekutuan, dan UMNO sendiri sudah ada track record, bukan sahaja kerajaan di peringkat persekutuan tetapi juga kerajaan negeri Melaka, dan menjadi kubu kuat UMNO itu di negeri Melaka. Dan yang ketiga, Pakatan Harapan juga mempunyai track recordnya sendiri, berusi Adli itu sebagai ketua menteri, dan mereka sudah ada track record, dan ini akan mewujudkan satu pecahan undi mengikut parti-parti politik itu sendiri, bukan berdasarkan kepada gabungan yang akan membentuk satu kerjasama dalam PRN Negeri Melaka. Dan yang lebih menakutkan lagi, ingin saya bagi tahu kepada penonton-penonton dan kepada ahli panel, sekiranya menjelang PRU ke-15 yang akan datang, terdapat 6 buah kursi parlimen di Negeri Melaka, akan terdapat 128,188 pengundi automatik yang akan mengundi dalam PRU 15 di Negeri Melaka, dan ini akan mewujudkan satu persekitaran politik baru yang sukar untuk kita baca. Masa depan politik negara, bagaimanakah keputusan-keputusan yang boleh diperolehi apabila parti-parti politik ini bertanding. Kerana politik negara hari ini politik yang baru dan sukar untuk kita jangka, sukar untuk kita nilai. Tetapi apa yang boleh kita telaah daripada persepsi perkembangan politik negara, kita akan dapati bahawa jika mana-mana parti politik mampu untuk memastikan bahawa politik perut rakyat itu dijaga, maka kehidupan rakyat dan pilihan rakyat itu akan condong kepada parti politik tersebut. Jika mereka gagal untuk membawa manifesto, menunaikan manifesto, rakyat akan tolak mentah-mentah mereka dalam PRN Negeri Melaka ataupun PRU 15 yang akan datang. Rakyat sudah matang dalam politik negara. Rakyat tidak mahu lagi ditipu, dan rakyat sekarang sudah bingung dengan politik yang ada di negara kita, sehingga menyebabkan mereka keliru, keluh kesah mereka itu, sehingga menyebabkan mereka memingkirkan diri daripada politik, meluat tentang politik apa yang berlaku di negara kita hari ini. Baik, Dr. Taufik, Dr. Osman, Dr. Taufik menyebut tentang rakyat semakin bingung sebenarnya dengan senario politik semasa. Sebagai seorang veteran dalam UMNO sendirilah, mungkin saya juga ingin mendapatkan pandangan yang cukup ikhlas kepada Datuk Osman Desa sendiri gitu. Apa sebenarnya yang menjadi masalah dalam perikatan nasional itu yang dapat Datuk lihat, yang perlu diberi perhatian serius oleh kepimpinan semua parti politik yang ada dalam Perikatan Nasional ataupun PN?
Dia begini Syarkawi, kalau kita nak lihat masalah, kita jangan lihat masalah Perikatan Nasional saja. Kita kena lihat kenapa, apa masalah Barisan Nasional, apa masalah Muafakat Nasional. Contoh, Muafakat Nasional ni rakyat nak. PAS, UMNO, semua rakyat, profesional, orang Melayu, semua nak Muafakat Nasional. Tapi pemimpin tak nak. Dalam konteks Melaka, saya setuju sangatlah apa nama ni, Dr. Taufik kata tadi. Ini juga lambang kepada pilihan raya yang ke-15 nanti. Oleh sebab itu, masalahnya, apa yang rakyat nak, kita tak nak. Kita tak buat. Kita buat apa yang rakyat tak nak. Maka akan berlakulah benda-benda begini. Dalam konteks Melaka. Kalau katakan dalam politik Islam ke politik yang sebaiknya, politik berpakat. Berpakat. Boleh tak pemimpin parti politik Melayu ni berpakat? Dah pakat ke belum? Berunding elok-elok. Kalau kita berpakat, kita bermula dengan menang. Tapi kalau kita tidak boleh berpakat, kita bermula dengan keadaan yang tidak menentu. Kemungkinan orang lain yang menang. Kenapa ini tidak boleh berlaku? Susah sangatkah? Itu sengaja saya nak bangkitkan. Kalau boleh bincang elok-elok. Kerana rakyat, demi keluarga Malaysia, kita nak Melaka mempunyai sebuah kerajaan yang kukuh. Macam mana nak dapat kerajaan kukuh? Kita pakat sebelum pilihan raya. Itu sebaik-baiknya. Persoalan Perikatan Nasional. Kenapa saudara Syarkawi tanya Pakatan Nasional, tak tanya hak dua lagi? Saya tak tahu. Setiap parti ada masalah. Setiap parti ada masalah. Kan? Sekarang masalah contohnya katalah PAS. Dia duduk dalam apa nama ni, Perikatan Nasional. Kalau ini juga adalah ujian kepada parti-parti ini. Bersatu. Bersatu dengan PAS dalam Perikatan Nasional. Bersatu pun tidak ada grassroots. Yang lepas dah dapat 2 kursi. Yang ini kita tak tahu lagi. Pangkat grassroots dan sebagainya. Bagaimana pula pendirian PAS? Kalau sekiranya bersatu bertanding dan juga Barisan Nasional bertanding. Itu saya tak mau jawab bagi pihak mereka. Semuanya bermasalah. Sekarang ini, kalau boleh, jangan fikir sangat masalah itu. Cuba fikir macam mana nak selesai masalah. Macam mana kita nak menang Melaka yang hebat kerana rakyat, kita nak berpakat. Kita boleh betul ansur sikit. Kita boleh. Kita kena prinsip persepakatan ini, kita semua tahu. Kena ada tolak ansur, kena ada orang kata give and take. Ini penting dalam prinsip ni. Kalau kerana rakyat, kalau kerana rakyat Melaka, kerana kerajaan Melaka yang mantap dan kerana menjadi contoh kepada PRU yang ke-15, why not kita pakat? Boleh ke tak boleh pemimpin datang sambuat? Bincang dulu. Kalau ada bincang tak boleh, terpaksa pergi Solo, tak apalah. Tak apalah. Kan? Terpaksa. Dapat dia pakat. Datuk setuju lah kalau setiap parti politik tu Solo, terutamanya dalam Perikatan Nasional itu sebagai contoh yang Datuk sebut tadi. Maksud kalau dah Solo. Kalau katalah parti-parti politik berkemungkinan tak mereka akan meletakkan calon masing-masing dalam pihak. Boleh jadi mereka akan pergi ke Solo dan ini adalah pertembungan parti-parti Melayu. Pertembungan parti-parti Melayu yang menguntungkan musuh. Kekalahan kita bukan kerana kita tak kuat, tapi kerana kita lemah, kita berpecah. Kita tak boleh bersama. Maka kita kalah. Ini sejarah dah membuktikan. Tanya Dr. Taufik, apa yang berlaku sejarah-sejarah dulu-dulu. Kita semua tahu. Tapi kita buat juga. Kerana kepentingan kita buat juga. Kepentingan individu ini sepatutnya jangan dikedepankan. Kedepankan kepentingan rakyat dan negeri. Boleh cakap. Hebat. Menarik Datuk. Saya hormati pandangan Datuk. Tapi mungkin Dr. Taufik lah. Ada juga yang menyebut bahawa mereka menunggu jugalah tentang pilihan raya negeri Melaka ini. Kalaulah kata mana-mana parti tidak mendapat majoriti, apa yang mungkin insiden yang akan berlaku dan telah pun berlaku ialah lompat parti. Sebab itu mereka merasakan bahawa mungkin undang-undang yang berkaitan dengan anti lompat parti itu sendiri harus dilaksanakan dengan segera. Tapi berkemungkinan tak ini akan berlaku dan menjejaskan lagi apa yang akan berlaku di Melaka.
Sebelum saya jawab soalan tu, saya harap Pengguna Agung UMNO akan datang disediakan slot khas kepada Datuk Osman Desa untuk memperjuangkan isu-isu ni, kerana suara ini sebenarnya suara akar umbi, bukan sajalah UMNO, tetapi suara rakyat yang ada di luar sana yang tidak mahu tentang apa yang berlaku di negara kita dan apa yang berlaku di negeri Melaka. Dan sebelum ini kita lihat slogan di Melaka tu, don't mess with Melaka. Tapi hari ini dah kusut masai tentang apa yang berlaku di Melaka tu, rakyat Melaka pening, sehingga menyebabkan mereka itu sendiri meminggirkan diri perlahan-lahan daripada politik. Maka inilah yang pertama. Very messy lah, very messy. Very messy. Kena tukar slogan tu. Kemudian yang kedua, jika tidak ada satu parti politik yang mampu untuk mendapat majoriti dan kemudiannya tidak mampu untuk membentuk kerajaan negeri Melaka, kita akan lihat satu lagi krisis politik yang mungkin akan muncul di negeri Melaka, kerana ini telah berlaku di negeri-negeri lain dan juga berlaku di peringkat persekutuan hingga menyukarkan proses pembentukan kerajaan, dan kesannya itu bukan sahaja kepada rakyat tetapi juga kesannya itu kepada ekonomi negara. Pelabur pun takut dan berkira-kira untuk masuk ke negara kita, kerana kita lihat Melaka itu juga membangun daripada ekonomi pelancongan, ada juga pelabur-pelabur yang menapak di negeri Melaka. Maka janganlah kita mementingkan diri semata-mata untuk mendapatkan kuasa, dan saya lihat ada formula-formula yang boleh kita ketengahkan sebelum pilihan raya dan selepas pilihan raya. Misalnya sebelum pilihan raya saya cadangkan ada rundingan dua lapis, iaitu kalau UMNO dengan Bersatu itu tak dapat duduk semeja, hantar PAS untuk berunding kerusi dengan UMNO, kemudian PAS dapat kerusi berapa yang diberikan oleh UMNO melalui rundingan dan perbincangan, kerusi itu dibawa daripada PAS, bincang pula dengan Bersatu, bertolak ansur, agih pula kepada Bersatu. Jadi rundingan dua lapis ini saya lihat mungkin boleh dilaksanakan untuk memuaskan hati-hati parti-parti Melayu di negeri Melaka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, boleh saya lihat formulanya, iaitu biarlah parti-parti yang ada kekuatan di DUN itu bertanding di DUN. Misalnya UMNO menyatakan bahawa mereka ada kekuatan yang cukup kuat di akar umbi untuk bertanding di peringkat DUN, maka berikan 90% kursi untuk ditandingi oleh UMNO. Kemudian dalam PIU 15 beri pula ruang kepada PAS dan Bersatu untuk mendapat lebih kursi parlimen untuk bertanding dalam PIU 15 yang akan datang. Jadi ada 6 kursi parlimen di Melaka, berikan PAS dan Bersatu itu sekurang-kurangnya 4 atau 5 kursi untuk ditandingi oleh mereka. Jadi ini win-win situation. Takkan kita nak ajar pemimpin-pemimpin yang sudah lama berkecimpung dalam politik untuk mengatur formula dan strategi politik. Mereka arif dan faham, tetapi disebabkan ego politik itu menyebabkan mereka sehingga hari ini masih lagi mewujudkan ruang-ruang kemenangan yang mudah kepada musuh-musuh politik mereka. Itu yang formula sebelum pilihan raya. Jika selepas pilihan raya, apa yang boleh dilakukan? Mau tak mau, kena berundinglah antara satu sama lain. Takkan kita nak biarkan negeri Melaka itu tak ada kerajaan. Maka kursi-kursi yang kecil yang dimiliki oleh parti-parti politik perlu duduk bersama dengan parti yang memenangi kerusi yang banyak dalam pilihan negeri Melaka. Dan saya lihat juga potensi calon bebas untuk menang di DUN Melaka itu sangat tinggi, kerana rakyat akan melihat bahawa jika parti-parti politik gagal untuk memperjuangkan kebajikan dan kehidupan mereka, sudah pasti mereka akan beralih kepada calon-calon yang bebas, dan yang kedua calon-calon yang mampu untuk memberi pengaruh yang besar. Misalnya ada tokoh-tokoh yang masuk bertanding sebagai calon bebas, itulah yang akan mampu menarik sokongan mereka sebagai formula untuk memenangi kursi-kursi DUN di negeri Melaka itu sendiri. Okey, saya suka Dato' Taufik sebut tentang calon-calon bebas. Barangkali Dato' Osman Desa, dengan situasi dan juga senario politik semasa yang melibatkan parti-parti yang sudah pun established sebenarnya, macam Dr. Taufik kata di awal tadi, rakyat Melaka kecewa dan sebagainya. Apakah berkemungkinan dalam PRN Melaka yang akan datang ini mungkin akan ada calon lebih ramai sebenarnya calon-calon bebas yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini? Jawapan saya mungkin boleh berlaku.
Sebab senario politik berbeza. Senario politik dulu dengan sekarang berbeza. Kalau saluran satu, orang macam-macam saya ni, mungkin kita katakan dulu saluran satu ni semua menyokong BN. Tetapi pilihan raya yang lepas dikelirukan oleh anak-anak mereka supaya tidak memangkah BN. Kerana keliru. Kemudian saluran 2, saluran 3, hak yang kita katakan yang dewasa sikit, saluran 4 tu kita kata orang muda-muda lah. Kebanyakannya dia lari. Ini andaian umum saja. Kemungkinan kali ini berapa persen pengundi akan melihat kepada calon. Calon mana yang baik, yang cantik, walaupun bebas, kemungkinan dia pilih. Sebab ada yang keliru. Parti ni macam ni, parti ni macam ni, sama aja bagi susah. Baik saya tengok calon. Calon yang baik, walaupun tidak daripada mana-mana parti, mungkin juga akan menang kali ini di Melaka. Kalau yang lepas, bebas tidak ada menang satu pun. Jangan terkejut kalau ada 2-3 orang daripada bebas menang. Ini benda-benda ini semua boleh berlaku. Sebab itulah saya sebenarnya saya lebih suka kalau kita bermula dengan pakat dan bermula dengan yakin kita menang daripada kita tak berpakat dan kita tak yakin kita boleh menang. Dan apa yang Dato' Taufik kata tadi sebenarnya berlaku di Sabah. Di Sabah, okey. Kita kerajaan jatuh, lepas tu buat pilihan raya, lepas tu nak bentuk kerajaan pun susah. Menyusahkan rakyatnya, menyusahkan pengundi. Sama aja. Sebelum pilihan raya, lepas pilihan raya, lepas tu duk keli buat nak berpakat, nak tubuh kerajaan baru. Tak mantap. Rakyat sekali lagi susah. Bukan sekali, dua kali susah. Okey, saya nak dapat pandangan ikhlas sebelum saya pergi kepada Dr. Taufik daripada Dato' Osman Desa. Ni pandangan saya ni ikhlas, tak ada yang tak ikhlas. Itulah dia. Pandangan ikhlas itu yang saya nak kongsikan sebenarnya daripada apa yang disebut oleh Dr. Taufik tadi. Veteran yang cukup berkaliber seperti Dato' Osman Desa menjadi pengurusi veteran UMNO Malaysia. Apakah Dato' Osman diminta pandangan dan juga pendapat oleh Parti UMNO sendiri tentang apa yang perlu dilakukan, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, terutamanya bila melibatkan pilihan raya negeri seperti apa yang akan berlaku di Melaka nanti. Apakah UMNO sendiri mendapat pandangan dan juga feedback daripada orang seperti Dato' Osman Desa ataupun terus diketepikan? Dia begini saja. Okey, veteran macam saya ni pengurusi veteran dibentuk oleh Majlis Tertinggi. Kita ni tidak ada memegang apa-apa jawatan dalam parti. Orang yang 60 tahun ke atas, 55 tahun ke atas tak ada pegang apa-apa jawatan parti, kita automatic veteran. Veteran ini sebenarnya bukan nanti UMNO minta pandangan. UMNO tak minta pandangan pun kita bagi pandangan. Kalau kita nampak perkara itu tak baik, saya selalu juga berhubung, saya WhatsApp Presiden, timbalan Presiden, naik Presiden. Saya WhatsApp, dengar tak dengar, pakai tak pakai, itu hak mereka. Mungkin mereka ada pandangan lebih baik lagi. Tapi kita, veteran ni dia bukan nak benda rakyat susah. Kita dah pengalaman, saya ni lahir sebelum Teguh Abdul Rahman lagi, dapat tengok muka Teguh Abdul Rahman. Jadi kita nak kita sentiasa dalam keadaan yang baik, kerajaan baik, stabil, rakyat pun tak susah, jangan pening kepalakan rakyat. Jadi saya rasa saya berhak bagi pandangan. Kalau saya rasa patut saya bagi pandangan, saya bagi pandangan, dan insya-Allah saya sering memberi pandangan kepada pucuk pimpinan. Ya, menarik. Terima kasih banyak-banyak Dato' Osman Desa. Baik, kembali semula kepada Dr. Taufik. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi persoalan menarik yang ingin saya kongsikan dengan doktor sebenarnya. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa ialah setiap kali pilihan raya negeri, tak kira di mana pun akan berlaku, memang setiap parti politik itu akan mencalonkan ataupun menamakan calon masing-masing, tetapi untuk mendapat persetujuan bersama itu, macam Dr. Taufik kata, agak sukar. Tetapi mungkin juga di PRN Melaka ini sekiranya persefahaman itu gagal diwujudkan, mungkinkah Dr. Taufik melihat bahawa ini seolah-olah indikasi bahawa akan berlaku perpecahan sebenarnya
dalam setiap pakatan parti-parti di Malaysia. Ya, sebenarnya bersatu PAS, PKR ini datang dari perut yang sama, iaitu perut UMNO. Jadi kalau kita belik semula sejarah, kalau kita hari ini nak cakap tentang keluarga Malaysia, kita baliklah semula ya tentang asal usul parti-parti ini, dan asasnya itu sebelum merdeka itu untuk siapa? Untuk orang Melayu, untuk rakyat. Tetapi jika dikesampingkan, diketepikan, saya lihat ini akan memberi kesan kepada masa depan parti-parti yang boleh saya katakan pecahan daripada UMNO itu sendiri. Dan walau apa sahaja pun pertelingkahan dan pergaduhan, kita lihat tahun 1971 PAS dengan UMNO itu membentuk kerajaan perpaduan. Sebelumnya itu bergaduh sana sini dengan PAS. Ya, bergelut, dan kita lihat susah nak satukan ataupun bergabung antara PAS dengan UMNO dalam sebuah kerajaan atau kerjasama politik. Tetapi akhirnya kita lihat tahun 1971 hingga tahun 1977 ya, memberi kesan yang besar bukan sahaja kepada orang Melayu tetapi kepada seluruh rakyat Malaysia. Perdamaian politik pada waktu tersebut, keharmonian politik. Sekarang kita lihat orang bercakap tentang politik sepanjang masa. Orang tak bercakap tentang bagaimana untuk bangunkan ekonomi keluarga dia, memikir. Pagi-pagi kita bangun, buka, cari maklumat politik. Sedangkan dah habis pilihan raya. Sepatutnya selepas pilihan raya, kita bekerja untuk negara kita, untuk keluarga kita, untuk semuanya. Dan kita tidak mahu selepas ini, anak cucu kita salahkan pemimpin-pemimpin negara yang ada hari ini kerana gagal mengurus politik negara semasa. Dan kita lihat, ya, adakah sukar untuk membentuk satu kerjasama politik selepas ini akibat pertembungan yang luar biasa yang mungkin berlaku dalam PIU 15. Saya tak nampak tidak ada titik pertemuan. Sebenarnya ada, tetapi bagaimana untuk pemimpin-pemimpin sama ada dalam tiga-tiga parti ini untuk menguruskan ya kepimpinan parti, kerjasama politik supaya dapat menemui satu pertemuan titik politik yang cukup baik kepada negara dan parti-parti mereka itu sendiri. Ya, Pakatan Harapan ada kekuatannya sendiri. Tetapi maukah lagi kita memberikan satu kemenangan yang mudah kepada musuh politik kerana akibat pertembungan antara parti-parti Melayu yang ada di negara kita. Kita tidak boleh salahkan Pakatan Harapan. Misalnya mereka mengemukakan calon-calon yang muda, calon-calon yang mempunyai latar belakang yang cukup hebat, kita tidak boleh nafi. Tetapi kenapa kita tidak boleh ketengahkan calon-calon yang memiliki misi ataupun wajah persekitaran yang sama seperti Pakatan Harapan. Jadi mau tidak mau kita kena belajar daripada musuh politik supaya kita dapat mewujudkan perisai-perisai politik dapat bertanding dengan begitu baik antara satu sama lain, bukan lagi kita melahirkan ahli-ahli politik yang boleh menjahanamkan politik negara selepas ini. Okey, Datuk Osman Lesa, harapan Datuk sendiri. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Datuk. Lontarkanlah, luahkanlah apa yang ingin Datuk katakan. Berkenaan dengan calon. Saya bersetuju macam Dr. Taufik kata, kalau boleh calon yang lama-lama dah 2-3 term dah bermasalah, tak payahlah pilih lagi. Itu satu. Calon-calon yang buat masalah, kalau boleh tak payahlah pilih lagi. Ambil calon-calon yang rakyat suka, calon-calon yang baik-baik dari segi personality, supaya tampilkan orang macam ni. Kita pun tak suka lah lompat-lompat parti ni, jadi khianat pada parti. Ini semua bermasalah dan bawa masalah. Itu dari segi calon lah. Pilihlah yang baik-baik. Kerana saya bimbang takut parti-parti lain dia pilih calon baik-baik. Kita jaga hati, pilih yang lama juga. Mana kita ramai calon, ramai tokoh. Pilih yang baik. Dan harapan saya kalau boleh lah, kita bermulakan pilihan raya Melaka ni dengan menang. Kalau nak menang, kena pakat. Tak salah guna apa alasan sekalipun untuk kita kalah. Apa alasan kita pertegaskan ataupun kita pegang alasan tu, kerana apa? Kerana untuk kita kalah. Tak ada maknanya. Sekarang ini kita berkorban, kita berpakat untuk menang. Ini harapan saya sebagai orang veteran. Kalau boleh kita nak menang. Menang, tubuh kerajaan yang cukup stabil. Itu boleh bekerja untuk rakyat.
Melaka ni baru nak rancak pelancongan tu. Pelancongan orang nak pergi Melaka dah. Oh, pilihan raya pun. Oleh sebab itulah harapan saya, Syarikawi dan juga Dr. Taufik. Terima kasih. Tapi Datuk risau tak Datuk, kalau kita lihat situasi kesihatan negara yang sedang menghadapi pandemik COVID-19 ini, dengan adanya pula pilihan raya negeri Melaka ni, apakah Datuk sebagai seorang individu merasa bimbang juga dengan situasi kesihatan mereka yang akan turun mengundi dan berkempen nanti? Memang risau. Apa yang berlaku di Sabah itu kita tak boleh lupa. Betul. Yang berlaku di Sabah itu. Dan Kementerian Kesihatan masih mengatakan kita sekarang ni masih hidup dengan COVID-19. Kita masih hidup lagi bersama-sama. Kita terpaksa accept. Baru nak pergi kepada endemik. Oleh sebab itu, saya tak tahulah apa kerjaan khususnya SPR, bagaimana peraturan yang akan dibuat. Pilihan raya, yes. Cuma kempen tu yang buat masalahnya. Masa mengundi mungkin kita ada penjarakan, sistem boleh buat. Masa kempen yang akan buat masalah ni. Betul. Sama ada dibenarkan kempen ataupun tidak dibenarkan kempen secara publik. Mungkin kita gunakan cara-cara yang lebih selamat. Ini penting. Tambahlah orang macam saya, veteran macam saya ni yang 60 ke atas ni. Ini lagi orang bermasalah. Nak pergi kempen, anak isteri kata jangan pergi. Kita semangat tinggi. Anak isteri kita jangan pergi. Contohnya, ini contohnya. Oleh sebab itu kesihatan. Kalau isteri, anak isteri kata macam tu, Datuk dah dengar tak cakap anak isteri? Ataupun tak, saya bawa mereka semua sekali ikut. Bawa isteri, bawa anak sekali ikut. Okey, terima kasih Datuk Osman. Okey, Dr. Taufik, on serious note lah balik ya. Dengan apa yang akan berlaku nanti di Melaka, apakah Dr. Taufik merasakan sebagai seorang penganalisis politik, apakah ianya masih lagi sebenarnya belum boleh menunjukkan sesuatu yang stabil bila kita bercakap tentang politik di Malaysia ketika ini? Jika tidak ada kerjasama politik melibatkan parti-parti politik yang kita sebutkan sebentar tadi, krisis akan terus berlangsung di negeri Melaka dan ketidakstabilan politik akan wujud di negeri Melaka selepas PRN negeri Melaka selepas ini. Dan kita juga tidak boleh salahkan parti-parti lain selain daripada Bersatu, UMNO dan PAS, kerana ini adalah kesalahan dalaman yang telah diwujudkan oleh pemimpin-pemimpin parti. Dan mau tidak mau, pengundi Melaka perlu turun untuk memilih semula pemimpin-pemimpin, dan pemimpin-pemimpin yang dipilih mestilah mampu untuk mempunyai satu jiwa yang besar dan bersemangat serta mempunyai perjuangan seorang negarawan atau negerian yang mampu untuk kembali menstabilkan politik negara selepas ini dan politik negeri Melaka selepas ini. Dan jika kita berhadapan PRN negeri Melaka dalam keadaan pandemik, kita ada pilihan-pilihan. Misalnya kalau ada pengundi-pengundi yang masih lagi tidak vaksin, wujudkan satu pusat pengundian khas untuk mereka, bagi mereka mengundi dan tidak campurkan dengan pengundi-pengundi yang telah vaksin. Maka pilihan-pilihan itu ada dan kita mempunyai satu proses yang mampu menjadi contoh kepada PIU 15. Mau tidak mau kita kena berikan ruang demokrasi, kesuburan demokrasi ini berjalan dan berlangsung dengan sebaiknya, kerana bagi saya yakin ini adalah simulator bukan sahaja untuk memperketatkan SOP dalam kita mengundi dalam era pandemik, tetapi juga adalah cerminan, indikator serta tanda aras kepada parti-parti politik untuk melihat dalam cermin bahawa diri mereka sebenarnya ada masalah ataupun sebaliknya, atau mampu untuk memberi sumbangan kepada negeri Melaka ataupun sebenarnya merosakkan masa depan pengundi-pengundi di negeri Melaka itu sendiri. Kita ada lebih kurang 2 minit masa lagi. Jadi kata-kata terakhir dan juga nasihat Datuk Osman Desa selaku veteran UMNO Malaysia ini kepada pengundi-pengundi dan juga rakyat Melaka secara keseluruhannya. Silakan Datuk. Kepada pengundi-pengundi Melaka khususnya, tak kira lah Melayu, Cina, India dan semua yang berhak mengundi, apa yang berlaku ini terimalah hakikat atau realitinya, dan jangan tak keluar mengundi ataupun mengambil dari sudut negatif. Keluar mengundi dan pilihlah pemimpin. Saya yakin
pengundi Melaka sudah ada dalam kepala dia nak pangkah siapa. Ya. Dia dah ada dalam kepala dah. Cuma segala kempen-kempen, segala sama ada dalam bentuk fitnah ataupun dalam bentuk apa-apa pun, saya yakin pengundi Melaka cerdik. Dan pengundi Melaka ni bukan dia negeri yang pendalaman. Dia tak pendalaman. Kita pun tahu Melaka ni negeri pelancongan. Dia boleh katakan yang maju juga. Jadi pemikiran mereka juga ada pemikiran yang pada saya pemikiran yang bijak memilih. Jadi harapan saya jangan tak keluar mengundi. Dan laksanakan tanggungjawab kerana apa? Pembentukan kerajaan Melaka yang kukuh adalah perlu untuk meneruskan khidmat kepada rakyat Melaka. Sebelum itu saya juga minta kepada pemimpin politik, khususnya pemimpin politik Melayu, berunding dan fikir yang terbaik. Bermulalah dengan kemenangan. Jangan bermula dengan ketidaktentuan ataupun memberi ruang kepada musuh politik untuk kembali mentadbir Melaka. Ini semua kita tahu. Terima kasih. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dato' Osman Reza. Setinggi terima kasih juga kepada Dr. Muhammad Taufik Yaakob kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Saya cukup orang kata selesa dan terhibur sebenarnya mendengar pelbagai pandangan dan juga pendapat dilontarkan oleh kedua-dua ahli panel ini, dan insyaAllah mungkin dalam masa yang terdekat Datuk dan juga Dr. Taufik kita dapat duduk bersama lagi di ruang bicara ini untuk bercakap tentang isu-isu politik, terutamanya tumpuan kita nanti adalah kepada pilihan raya negeri Melaka yang akan berlangsung pada 20 hari bulan November nanti, dan kita tunggulah mungkin selepas penamaan calon pada 8 hari bulan November ini kita boleh duduk sekali untuk menganalisis pula tentang calon-calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri Melaka nanti. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang COVID-19, dan jangan lupa juga kita belum lagi menang sebenarnya. Jadi kita jaga kita, patuhi segala SOP yang ditetapkan, kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita. Jumpa lagi